Terima kasih karena memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share, dan subscribe, dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Sebagai pengerusi ASEAN pada 2025, Malaysia akan berusaha memberi nafas baharu kepada forum diterajui ASEAN bagi mencapai hasil yang diharapkan, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Perdana Menteri menjelaskan bagi Malaysia, forum itu termasuklah Sidang Kemuncak Asia Timur, Forum Serantau ASEAN dan Mesyuarat Menteri-Menteri Pertahanan ASEAN ADMM+. Laluan menanti di hadapan bukan suatu yang mudah. Malang sekali terdapat keadaan sukar berubah dan fahaman konservatif yang berakar umbi, andaian bahawa tidak banyak lagi yang boleh dilakukan. Namun, sekarang bukanlah masa untuk menjadi pengecut. Saya percaya dengan keazaman tinggi dan sokongan daripada rakan-rakan kita akan dapat mencapai hasil yang diharapkan, katanya dalam sarahan umum beliau pada program 2024. Gareth Evans' oration bertajuk Navigating Geopolitical Currents, Malaysia and Australia's Pivotal Role in Asia Pacific di Australia National University ANU di sini hari ini yang dihadiri lebih 500 pelajar. Anwar berkata, sudah pasti akan timbul rasa sinis mengenai nilai ASEAN dalam rantau yang banyak perbezaan ini. Tetapi ketika jurang semakin meningkat, dunia perlu mengukuhkan komitmen kepada ASEAN. Tanpanya, rantau ini pada dasarnya akan ditentukan oleh perkiraan kuasa-kuasa besar tanpa mengambil kira pelbagai kepentingan dan pandangan yang lebih rencam, katanya. Bagi Malaysia, beliau berkata ASEAN berfungsi sebagai pengganda platform yang amat diperlukan bagi negara-negara Asia Tenggara untuk tindakan bersama. Tidak relevan, kemerosotan atau berpaling arah bukan pilihan yang boleh diterima. Kemajuan ASEAN adalah teras kepentingan strategik kami, katanya. Sementara itu, dari segi usaha mengurangkan jejak karbon pula, Anwar berkata, Australia, Malaysia dan negara-negara ASEAN mesti merancang secara strategik untuk menyesuaikan diri dengan peningkatan paras laut, gelombang haba dan kitaran air yang terganggu bagi meningkatkan daya tahan iklim sambil melindungi pelaburan dalam peralihan karbon rendah. Sekarang, memandangkan pengurangan pelepasan karbon adalah mengikut pandangan yang berbeza, perancangan untuk menyesuaikan diri dengan kesan perubahan iklim adalah penting, katanya. Perdana Menteri berkata, Malaysia sebagai negara pengeluar minyak dan gas komited untuk mencapai pelepasan sifar bersih seawal 2050 serta memenuhi komitmennya kepada perjanjian Paris walaupun negara menyumbang kurang daripada 1% kepada pelepasan gas rumah hijau global. Kami telah menetapkan sasaran untuk menyokong peralihan tenaga termasuk 70% bahagian kapasiti elektrik tenaga boleh baharu menjelang 2050, peningkatan ketara daripada paras semasa 25%, katanya. Sebagai pengerusi ASEAN pada 2025, Malaysia akan berusaha memberi nafas baharu kepada forum diterajui ASEAN bagi mencapai hasil yang diharapkan, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim.
Perdana Menteri menjelaskan bagi Malaysia, forum itu termasuklah Sidang Kemuncak Asia Timur, Forum Serantau ASEAN dan Mesyuarat Menteri-Menteri Pertahanan ASEAN ADMM+. Laluan menanti di hadapan bukan suatu yang mudah. Malang sekali terdapat keadaan sukar berubah dan fahaman konservatif yang berakar umbi, andaian bahawa tidak banyak lagi yang boleh dilakukan. Namun, sekarang bukanlah masa untuk menjadi pengecut. Saya percaya dengan keazaman tinggi dan sokongan daripada rakan-rakan kita akan dapat mencapai hasil yang diharapkan, katanya dalam sarahan umum beliau pada program 2024 Gareth Evans Oration bertajuk Navigating Geopolitical Currents, Malaysia and Australia's Pivotal Role in Asia Pacific di Australia National University ANU di sini hari ini yang dihadiri lebih 500 pelajar. Anwar berkata, sudah pasti akan timbul rasa sinis mengenai nilai ASEAN dalam rantau yang banyak perbezaan ini. Tetapi ketika jurang semakin meningkat, dunia perlu mengukuhkan komitmen kepada ASEAN. Tanpanya, rantau ini pada dasarnya akan ditentukan oleh perkiraan kuasa-kuasa besar tanpa mengambil kira pelbagai kepentingan dan pandangan yang lebih rencam, katanya. Bagi Malaysia, beliau berkata ASEAN berfungsi sebagai pengganda platform yang amat diperlukan bagi negara-negara Asia Tenggara untuk tindakan bersama. Tidak relevan, kemerosotan atau berpaling arah bukan pilihan yang boleh diterima. Kemajuan ASEAN adalah teras kepentingan strategik kami, katanya. Sementara itu, dari segi usaha mengurangkan jejak karbon pula, Anwar berkata, Australia, Malaysia dan negara-negara ASEAN mesti merancang secara strategik untuk menyesuaikan diri dengan peningkatan paras laut, gelombang haba dan kitaran air yang terganggu bagi meningkatkan daya tahan iklim sambil melindungi pelaburan dalam peralihan karbon rendah. Sekarang, memandangkan pengurangan pelepasan karbon adalah mengikut pandangan yang berbeza, perancangan untuk menyesuaikan diri dengan kesan perubahan iklim adalah penting, katanya. Perdana Menteri berkata, Malaysia sebagai negara pengeluar minyak dan gas komited untuk mencapai pelepasan sifar bersih seawal 2050 serta memenuhi komitmennya kepada perjanjian Paris walaupun negara menyumbang kurang daripada 1% kepada pelepasan gas rumah hijau global. Kami telah menetapkan sasaran untuk menyokong peralihan tenaga termasuk 70% bahagian kapasiti elektrik tenaga boleh baharu menjelang 2050, peningkatan ketara daripada paras semasa 25%, katanya.